tafsiran surah Al-Kahfi semoga menjadi panduan renungan untuk kita bersama. Kita pindah pada ayat yang ke-31. Baik, firman Allah Ta'ala, Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin walbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mas sawab hasunat murtafaqa. Maksudnya, mereka itulah bagi mereka surga adni, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. Sedang mereka duduk bersandar di atas papan-papan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Baik, pada kuliah yang lepas kita bicarakan sifat orang beriman dan beramal saleh yang walaupun sedikit amalannya Allah Ta'ala tidak mempersiakan. Sebelum daripada itu ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudiyu ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang mengerjakan amal dengan baik. Bagaimana Allah Ta'ala tak sia-siakan? Baik, ulaika lahum, ana kita sambung pada hari ini. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka balasan ialah surga adnin yang mana mengalir anak-anak sungai di bawah surga itu. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin walbasuna siyaban khudra. Bukan saya duduk dalam surga yang mengalir anak sungai di bawahnya, mereka juga dipakaikan ahli surga itu daripada gelang-gelang emas. Orang ahli surga ni muslimin dan muslimat lah, tak kira dia lelaki, tak kira perempuan, dihias oleh Allah Ta'ala daripada gelang-gelang emas. Baik, itu keindahan. Di atas dunia memanglah harap bagi lelaki. Pernah satu ketika dalam satu hadis dari Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW berjalan bertemu dengan dua orang lelaki yang berjalan di antara kiri dan kanan Nabi SAW. Nabi lihat seorang lelaki itu memakai cincin emas, pakai cincin emas. Terus Rasulullah SAW pegang tangan lelaki, lalu menanggalkan cincin emas tersebut. Lalu Rasulullah campak dan lepas Rasulullah campak, Rasulullah kata, sengaja manusia ni nak menempah tempat ni dalam neraka. Apa faham adik? Mudah-mudah dah fahamnya. Orang lelaki pakai emas ni dia tempah tiket nak masuk neraka, itu mudah dah faham. Kalau cakap belik-belik panjang pun tak ada guna, boleh bangun. Jadi itu sebabnya kaum muslim, surga ataupun yang emas ini dipakai oleh lelaki ialah yang dalam surga saja. Di atas dunia diharamkan. Bahkan kalau pakai juga menempah tiket nak masuk neraka. Dalam hadis Nabi SAW. Baik. Sudah tentu orang nak bertanya ataupun orang berfikiran, kenapa emas itu diharamkan di dalam Islam bagi lelaki? Kalau kita baca satu buku atau kita dengar satu ceramah Dr. Yahnia, pernah dengar nama dia? Cantik kan? Seorang doktor biasa perubatan, tapi dia minat Islam. Dia buat kajian. Dia kaji dari sudut kaum muslimin dan muslimat kalian
sign in Islam dan manusia. Dari sudut hukum haramnya, kali itu adalah perhiasan perempuan yang tidak boleh dipakai oleh lelaki. Tapi dari sudut kaum muslimin dan muslimah sekalian, dari sudut sainnya, wallahu a'lam. Walau dibuat kajian tapi ada dalam hadis. Kata Dr. Daniel, kerana haram dipakai perempuan, bagi lelaki dipakai emas. Kerana sifat emas ni dia lembut. Macam sifat air, air ni bila kita minum menghilangkan dahaga. Sifat emas ni bila orang pakai dia jadi lembut. Lembut tindakan, lembut perbuatan, lembut hati. Lembut itu emas. Jadi kalau dipakai oleh perempuan memang cantiklah. Perempuan itu dah lembut, pakai lagi kelembutan. Tapi kalau pakai oleh lelaki lembut, dia cantik ke cantik? Memang tak cantik ke lelaki lembut, di mana boleh? Kaum muslim muslimat, ya, memang emas ada sifat pelembut. Saya pernah cerita pada bulan yang lepas, pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Para sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, di dalam peperangan yang dilalui, ada sebagian daripada orang kafir musyrik bila ditikam tidak lut, ya Rasulullah. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Zadul Ma'ad dikarang oleh Ibnu Qayyim bertemu sejarah ini. Para sahabat mengadu, ya Rasulullah, dalam peperangan yang kita lalui ada sebagian orang musyrik ditikam tidak lut. Maksudnya ilmu kebal, bukan ilmu dongeng, tetapi memang terjadi pada zaman itu. Baik. Lalu Rasulullah SAW beritahu kepada sahabat, lain kali letaklah emas di hujung pedang kamu. Nabi kata, ambil emas letak di hujung pedang. Jangan disalut di mata pedang. Para sahabat buat demikian. Lalu bila berlaku peperangan, yang mana orang musyrik yang kebal itu kaum musyrik lut. Itu sebab ilmu kebal pun lembut dengan emas. Itu di antaranya. Jadi sebab lelaki dia memang tidak boleh. Baik. Sekarang kita ambil perbincangan pendapat ahli ulama kaum muslimin dan muslimat. Di antaranya, bagaimana dengan suasa? Lelaki kadang-kadang tak pakai emas, dia pakai suasa. Walaupun terdapat khilaf ulama, tetapi pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Mu'azzam, suasa pun haram. Suasa pun haram. Sebab suasa ialah satu, iaitu campuran emas dengan tembaga. Bila emas tembaga dicampur dengan gauli dan diuli kaum muslim, dia dibentuk jadilah suasa. Baik. Tapi kok mana-mana pun bila dah jadi suasa, ada tak emas dalam tu? Sudah tentu ada emas pun tidak boleh. Itu pendapat Imam Nawawi dan kebanyakan ahli ulama. Baik. Ada satu jenis bahan logam yang mahal yang sering dipakai, iaitu orang kata platinum. Orang lelaki sering pakai platinum. Boleh tak pakai? Ya, platinum bukan emas. Dia tidak emas. Itu sebab Dr. Mazhar dia kata platinum boleh pakai. Boleh pakai, tapi kalau buat cincin memang tak boleh pakai. Kalau platinum kamu sini bersifat ikat dengan tali gitu dia pakai. Tetapi untuk jadikan cincin kita boleh. Sebab platinum dengan muslimin nak bentuk yang cincin, dia kena campur dengan emas baru boleh bentuk. Kalau nak pakai platinum jadi patah, ada kena guli dengan tepung. Dia guli dengan tepung. Guli dengan emas, campur emas. Bila campur emas boleh. Dia. Dan silap saya 14 karat. Saya tahulah sebab ayah ketua kutu emas. Dia. Dia pandai buat semua. Tak boleh kan? Hukum dia sebab campur. Baik. Nak pakai cincin. Ya, pakai cincin di masa sunnah Nabi. Tetapi Rasulullah SAW pakai cincin daripada perak. Daripada perak. Dan jari yang dipakai disebut dalam hadis Nabi SAW, nak pakai cincin jari ini dan ini, bukan ini dan ini. Riba. Baik, saya ulang dulu. Rasulullah pakai cincin sunnah, tapi Nabi kata pakailah
Jangan jadi ini dan ini, tapi ini dan ini. Dua jari dia boleh. Jari apa? Kelingking dan jari manis. Jari ini dilarang. Kecuali perempuan, kata Imam Nawawi, boleh semua jari pada perempuan. Lelaki dua jari,